Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Marang Megang. Saya Nur Amli Humaira selaku moderator anda pada hari ini. Pada hari ini, kami sangat berbesar hati kerana dijemput ke Karnival Fasih Digital dan Literasi AI di PPD Marang. Bersama saya pada hari ini ialah seorang tokoh pendidikan yang cukup berpengalaman dalam pengurusan dan pembangunan pendidikan di daerah Marang. Selamat datang saya ucapkan kepada Cikgu Amiruddin iaitu Timbalan PPD Marang. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Okey, sama-sama. Adik Am ni daripada SK Bukit Gasing Okey. Ya. Baik Tuan, sebelum kita masuk lebih mendalam kepada topik podcast kita pada hari ini, mungkin Tuan boleh memperkenalkan sedikit tentang diri Tuan kepada para pendengar? Okey, terlebih dahulu cikgu mengucapkan terima kasih kepada adik Amni kita daripada SK Bukit Gasing. Tahun 5 adik Amni? Ya. Okey, tahniah adik Amni kerana walaupun tahun 5 tapi cikgu tengah cara bercakap tu sangat-sangat matang lah. Sangat-sangat matang dan cukup berkemahiran. Okey, sebelum cikgu mulakan sesi perkongsian cikgu juga cikgu ingin perkenalkanlah diri cikgu. Cikgu adalah Muhammad Amiruddin bin Abdul Wahab, Timbalan PBD Sektor Pemberdayaan PBD Marang. Dan cikgu sendiri sebenarnya berada di PBD ni dah lebih kurang dalam 7 tahun. Wah, lama ya? 7 tahun dan sebelum cikgu menjawat jawatan sebagai Timbalan PBD Sektor Pemberdayaan, cikgu berada di sektor lain ni. Cikgu berada di sektor perancangan. Sekarang ni cikgu lari ke sektor yang lain, agak berbeza lah tugasan cikgu. Kalau sebelum ini di perancangan cikgu lebih kepada pelan strategi dasar-dasar, lepas tu kepada pembangunan. Tetapi sekarang ni cikgu berada di sektor pembelajaran dan cikgu lebih fokus pada akademik. Dan apa yang akan ditanya ataupun akan dibincangkan pada hari ini berkaitan dengan digital, berkaitan dengan AI, memang di bawah cikgu di bawah bidang tugas cikgu adik Amni, iaitu di bawah sektor pembelajaran, termasuklah berkaitan dengan AI, digital dan teknologi. Okey adik Amni. Pada hari ini merupakan hari yang ketiga Karnival Fasih Digital dan Literasi AI. Pada pendapat Tuan, mengapa karnival ini diadakan? Okey, terima kasih adik Amni di atas soalan itu. Okey, mungkin ramai di kalangan audiens ni, ramai di kalangan guru-guru dan juga mungkin warga pendidikan daerah Marang tertanya-tanya, kenapa tiba-tiba diadakan karnival Fasih Digital dan Literasi AI peringkat daerah tahun ini? Kalau kita tengok, kalau sebelum ini memang tidak ada langsung karnival seperti ini diadakan, tetapi tahun ini saya dan juga rakan di sektor pembelajaran juga berbincang dengan Tuan PBD. Cikgu rasa tahun ini kalau kita tengok di media sosial ataupun di mana-mana berlaku satu gerakan yang cukup kuat berkaitan dengan digital, berkaitan dengan AI, satu gerakan yang kuat di mana-mana kalau kita tengok sekarang ni. Termasuk ada peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu pun, Tuan Pengarah sendiri pun telah melaksanakan satu dasar TV Kerama Digital untuk memantapkan digital. Maka cikgu rasa peringkat daerah pun dan peringkat kebangsaan, peringkat negara pun dah ada dasar pendidikan digital. Tuan Pengarah sambut dengan TV Kerama Digital, dan di peringkat daerah pun sama. Kita di peringkat PBD kena sambut jugalah apa yang Tuan Pengarah canangkan, maka kita sambut. Maka pada tahun ini kalau kita tengok di peringkat PBD pun, Tuan PBD dan juga seluruh warga pendidikan daerah Marang menggerakkan digital dan juga AI. Maka saya cikgu rasa lepas berbincang dengan Tuan PBD, berbincang dengan pihak pengurusan, kata eloklah walaupun gerakan kita tu ada nampak, tetapi kita nak visualisasikan dalam bentuk karnival. Sebab itulah tahun ini kita kumpulkan semua sekolah-sekolah. Kalau kita kira yang terlibat hari ini adalah 30 buah sekolah adik Amni. Wah, banyaknya. 30 buah sekolah. Masih ada lagi tu yang kita tak sempat nak beri ruang tu. Kita sempat beri ruang 30 buah sekolah saja untuk kita tonjolkan inovasi dalam bentuk digital, dalam bentuk AI sekolah-sekolah masing-masing ini. Dan kita juga adakan selama 3 hari supaya kita nak beri peluang kepada sekolah-sekolah di daerah Marang. Kalau kita tengok tempat kita di ruang lega PBD adik Amni, kalau adik Amni tengok di ruang lega tu agak terhad, maka untuk memberi ruang kepada sekolah-sekolah di daerah Marang sebanyak 43 buah termasuk dengan imtiaz,
untuk melawat dan juga tengok hasil inovasi dan juga pendigitalan di sekolah, maka kita buat 3 hari lah untuk program kita adik Amni. Apakah objektif karnival ini untuk murid dan guru? Okey, terima kasih adik Amni. Okey, biasalah dalam pelaksanaan sesuatu program, sesuatu karnival, kita mesti ada objektif dan juga matlamatnya. Okey, yang pertama sekali ialah objektif yang paling utama sekali ialah bila cikgu tengok balik, cikgu minta daripada unit USTP, pencapaian digital dan juga robotik di daerah Marang terlalu banyak. Bila cikgu tengok senarai pencapaian peringkat negeri, peringkat kebangsaan terlalu banyak, maka objektif utamalah cikgu nak menghimpunkan semua, sekolah-sekolah di daerah Marang ini supaya mereka ada satu platform. Mereka telah bertanding, mereka telah menunjukkan hasil inovasi mereka ke luar, tetapi dalam masa yang sama mereka juga nak menunjukkan hasil kerja mereka kepada warga pendidikan di daerah Marang. Sebab itulah objektif utama sekali lah cikgu nak mengumpulkan semua. Cikgu nak mengumpulkan semua, sebab sebelum ini kita selalu tengok dalam media sosial, dalam Facebook sekolah tunjukkan kejayaan-kejayaan, tetapi tiada satu platform untuk kita kumpulkan, untuk kita tunjukkan balik untuk anak-anak di daerah Marang ini. Sebab cikgu buat objektif utamanya lah untuk mengumpulkan inovasi-inovasi tersebut, dan dalam masa yang sama juga adalah untuk murid-murid di daerah Marang. Cikgu objektifnya juga adalah untuk menimbulkan minat di kalangan anak-anak murid di daerah Marang ini. Sebab kita buka selama 3 hari lawatan itu, kalau kita tengok kehadiran setakat hari ini yang mengisi kehadiran itu lebih kurang 600 orang. Dan apabila anak-anak daripada daerah Marang ini datang ke sini, tengok hasil inovasi, hasil kerja berkaitan dengan digital, robot, maka dalam masa yang sama juga cikgu nak timbul minat di kalangan anak-anak murid yang lain. Dan juga ada kalanya benda-benda ini ia juga berkait dengan kurikulum dan akademik. Maka apa yang mereka hasilkan, inovasi yang mereka hasilkan pada hari ini perlu juga kita gunakan dalam kelas, dalam PDP. Kalau untuk cikgu-cikgu ni dalam PDP, mana inovasi yang digunakan kita boleh ambil, kita boleh gunakan dalam PDP lah. Dan juga yang lain-lain, cikgu juga memang niat cikgu lah, cikgu nak mengumpulkan di kalangan guru-guru inovatif di daerah Marang. Okay? Dan kemarin pun cikgu telah adakan satu mesyuarat bengkel kajian tindakan untuk guru-guru yang cikgu kumpulkan semua ni. Guru-guru yang ada showcase pada 3 hari ini cikgu kumpulkan semaring. Cikgu telah buat satu bengkel kajian tindakan, cikgu telah berbincang dengan Hala 7 pasukan inovatif dan juga digital di daerah Marang ini. Cikgu juga telah berjaya mewujudkan satu kumpulan guru inovatif di daerah Marang. Maka kemarin telah wujud satu kumpulan itu. InsyaAllah lepas ini banyak lagi gerakan-gerakan untuk menghasilkan inovasi-inovasi di daerah Marang lah adik Amni, supaya cikgu nak semua sekolah di daerah Marang ni akan ada inovasi dan juga pendigitalannya itu sendiri, adik Amni. Menarik perkongsian itu Tuan. Okay. Boleh Tuan kongsikan sedikit harapan Tuan kepada cikgu dan murid-murid? Okey, harapan cikgu lah. Harapan cikgu seperti yang cikgu maklumkan tadi lah. Harapan juga berkait sama dengan objektif itu. Harapan cikgu yang pertama untuk murid-murid, bila kita berada dalam suasana digital, suasana AI, cikgu nak anak-anak murid kita ini bukan menjadi sebagai pengguna sahaja, tetapi dalam masa yang sama juga nanti insya-Allah boleh menjadi penghasil, orang yang menghasilkan kandungan-kandungan digital, kandungan-kandungan AI itu sendiri. Cikgu nak anak-anak murid cikgu menghasilkan pula lepas ni. Dan dalam masa yang sama juga seperti yang cikgu maklumkan tadi lah, maknanya gunakanlah inovasi, gunakanlah AI tadi untuk membantu kita dalam mencapai kejayaan dalam akademik. Dan juga pesanan cikgu kepada anak-anak murid, walaupun kita berada di zaman digital, zaman AI, jadikanlah di digital dan juga AI itu sebagai alat yang membantu kita. Cikgu selalu juga bercakap dan juga cikgu selalu juga mengingatkan anak murid kita, sebab cikgu bimbang. Sebab cikgu bimbang apabila adanya AI dan digital ini menyebabkan anak-anak murid kita dia merasakan bahawa mereka tak perlukan cikgu. Betul adik Amni kan? Ya. Kita risau macam tu. Pesanan cikgu, walaupun ada AI, ada teknologi, tetapi masih lagi perlu berguru, masih lagi perlu adalah situasi kita belajar bersama-sama guru, dan alat-alat itu adalah untuk membantu kita. Dan untuk cikgu-cikgu pun sama,
Cikgu juga mohon pada guru-guru, rakan-rakan guru, jangan membiarkan murid-murid kita hanya belajar menggunakan digital dan juga AI saja. Maknanya guru-guru perlu menjadi pembimbing, perlu menjadi pendorong, perlu menjadi orang yang sentiasa memberi sokongan kepada anak murid kita. Dan yang paling penting juga adik Amni, cikgu nak ingatkan juga kepada anak-anak murid cikgu, walaupun kita berada di zaman AI, zaman teknologi, kalau kita tengok dalam rancangan pendidikan Malaysia, ada 5 fokus utama yang perlu murid-murid ada. Tetapi yang paling utama sekali adalah, kalau adik Amni ingat tak fokus yang paling utama sekali? Iaitu beradab. Okey, yang beradab. Ini yang cikgu nak tekankan sekali. Walaupun kita berada di zaman teknologi, zaman AI, tetapi beradab itu juga perlu. Okey. Kalau sebelum ini, bila beradab secara automatik lah, murid kita akan berilmu, berkemahiran itu semua. Tetapi sebelum ataupun semasa menggunakan teknologi dan juga AI, cikgu juga perlu ingatkan kepada anak-anak murid cikgu, tekankan juga dari segi adab. Sebab kalau kita tengok zaman sekarang ni dengan AI, orang boleh buat macam-macam, adik Amni Ya. boleh tiru orang, boleh menyamar, lepas tu buat fitnah, apa lagi? Reka Scam macam-macam, scam orang, macam-macam lagi. Sebab tu cikgu nak tekankan beradab. Okey, walaupun kita hidup zaman AI, tekankan beradab. Sebab apabila beradab, maka insya-Allah apa jua yang kita buat, apa jua yang kita lakukan, insya-Allah akan menjurus ke jalan yang betul dan juga mendapat hasil yang positif lah, adik Amni. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, boleh Tuan memberikan sedikit ucapan sepenuh Hari Guru kepada semua yang bergelar pendidik? Okey, terima kasih adik Amni. Walaupun hari ini dah 20 hari bulan, cikgu rasa masih belum terlewat untuk cikgu mengucapkan Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di seluruh Malaysia, khasnya di daerah Marang. Cikgu rasa sangat-sangat bertuah cikgu memiliki rakan-rakan guru di daerah Marang ini, warga pendidik di daerah Marang ini yang cukup-cukup hebat belaka. Kalau kita tengok macam-macam kejayaan yang telah dicapai oleh sekolah, dan juga kalau kita tengok anak-anak di daerah Marang pun agak banyaklah yang berjaya. Maka cikgu ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada semua warga pendidik, rakan-rakan cikgu di daerah Marang ini. Dan cikgu naklah, maknanya angkatlah martabat kita sebagai pendidik dan buatlah yang terbaik, kerana insya-Allah apa yang kita buat selama ini Allah akan pandang, Allah akan beri ganjaran yang cukup-cukup besar untuk kita. Dan mungkin asbab kita membantu anak murid kita, mendidik anak murid kita, membimbing dan macam-macam lagi kita buat kepada anak murid kita, mungkin itu juga menjadi asbab untuk Allah memilih kita memasuki kepada syurga Allah SWT. Itu saja kongsian daripada cikgu adik Amni. Kita telah pun sampai ke penghujung episod kali ini. Jadi, jangan lupa like, follow, share dan komen banyak-banyak tau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye.